Didik TV KPM. Kembali kita dalam Sukses STPM 2021, di mana hari ini kita akan belajar syariah kertas 3 dan untuk segmen kali ini, apa pula penerangan daripada Ustaz? Silakan. Okay, terima kasih Mira. InsyaAllah saya akan jelaskan, tadi saya dah jelaskan tentang soalan A. Soalan A lebih kepada sebab nuzul, petikan ayat, dan sebenarnya saya tak menafikan kadang-kadang ada soalan A juga berkenaan dengan kefahaman. Jadi kefahaman tu kadang-kadang ada soalan A dan juga kadang-kadang ada soalan B. Dia tidaklah rigid semua soalan A, dua tu sahaja. Dia boleh bercampur-campur sebenarnya. Jadi soalan B ni kebiasaannya adalah berkenaan dengan kefahaman ayat dan juga hadis. Kefahaman ayat dan juga mesej dan juga pengajaran daripada ayat dan juga hadis. Ini adalah kebiasaannya bagi soalan B. Dan dari segi markah, soalan B kebiasaannya 6 ataupun 8 markah. Cara menjawab berdasarkan ayat ataupun hadis di atas. Kalau calon-calon lihat kepada soalan-soalan yang lepas, biasa calon-calon akan jumpa pada permulaan tersebut berdasarkan kepada ayat di atas, jelaskan. Itu adalah kebiasaannya pada pangkal soalan. Jadi sekiranya soalan tersebut, maksudnya soalan ini dia fokuskan kepada ayat itu sahaja. Maksudnya jawapan itu tidak boleh diambil daripada luar lah. Mesti fokus kepada ayat. Jawapan hanya dalam ayat dan hadis tersebut sahaja. Dan calon-calon perlu berhati-hati kerana mungkin soalan berfokus kepada ayat tertentu. Maksudnya contohnya soalan tu tanya berdasarkan kepada ayat 68 dan 69 surah Al-Furqan. Padahal dalam sukatan ayat tersebut 68 sampai 72 contohlah. Jadi dia fokus kepada 68 dan 69 sahaja. Jadi calon-calon kena ambil daripada ayat itu sahajalah. Jangan langkau kepada ayat 70, 71, 72. Ni biasa berlaku kesilapan. Mungkin dia terlalu excited nak jawab soalan, dia tak perasan. Fokus kepada soalan yang ditanya. Okey, kemudian biasa juga dalam soalan yang ditanya, soalan B itu, berdasarkan kepada ayat ataupun hadis di atas dan nas-nas lain. Ni kalau calon-calon tengok kepada soalan-soalan lepas, biasa ada juga soalan yang berbentuk macam ni. Maksudnya di sini, sebenarnya bagi soalan tersebut, penggubal pun sebenarnya dia tak jumpa poin ataupun isi yang cukup untuk menjawab soalan dalam ayat tersebut. Sebab itu dia akan tulis berdasarkan ayat dan nas-nas lain. Jadi nas-nas lain tu inilah sama ada ayat Quran ataupun hadis. Cuma calon kena fokuskan dahulu kepada ayat tersebut sebelum calon mengambil nas-nas lain dalam jawapan, meletakkan dalam jawapan. Okey, itu adalah contoh untuk cara menjawab berdasarkan ayat di atas dan nas-nas lain. Dan yang ketiga dalam soalan-soalan yang lepas juga, biasa juga ditanya tentang mesej dan pengajaran. Contohnya berdasarkan kepada ayat tersebut, keluarkan ataupun jelaskan 3 pengajaran yang boleh diambil. Jadi macam mana kita nak menjawab soalan yang mesej dan juga pengajaran? Maksudnya di sini, ini contoh yang saya bawa lah, yang saya ambil dalam silibus tadi.
Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ini satu ayat. Jadi mungkin soalan tanya berdasarkan kepada surah Al-Furqan ayat 63 hingga 65 contohnya. Jelaskan 3 mesej. Jadi mesej ni kita akan lihat kepada ayat ni. Apa mesej yang pertama? Jadi mesej yang pertama kita cuba lihat apa sifat ke ataupun tadi saya jelaskan sifat ataupun perintah ataupun larangan dalam ayat tersebut. Contohnya di sini apa? Yamshuna 'alal ardi haunan. Yang pertama. Itulah mesej yang pertama. Berjalan di atas bumi dalam keadaan yang lemah lembut. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ini mesej yang kedua. Kita jangan membalas ucapan-ucapan yang tak baik yang diberikan kepada kita dengan ucapan-ucapan yang sama, tetapi kita menjawab dengan ucapan-ucapan yang baik. Kemudian apa lagi? Wallazina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Ini yang kedua. Yang ketiga, orang yang melakukan pada malam hari mereka melakukan solat tahajud. Itu adalah sifat ibadur rahman. Jadi kalau ditanya mesej, kita boleh jelaskan kita perlu menjadi seorang yang disebutkan sifat-sifat tadi. Jadi itu adalah mesej yang berkenaan dengan ayat dan juga hadis. Ayat yang tadilah contoh tadi tu. Okey, kemudian seterusnya cara menjawab soalan C. Soalan C ni kebiasaannya soalan yang ada kaitan dengan isu-isu semasa. Isu-isu semasa. Jadi dari segi markah, bagi soalan C, kebiasaannya markah tu agak tinggi lah. Agak tinggi, 8 ataupun 10 markah. Jadi soalan C ni soalan yang sebenarnya agak sukar untuk diramal. Kenapa? Kerana bagi penggubah soalan, dia boleh membuat soalan di luar daripada tajuk, di luar daripada silibus, tetapi masih lagi ada kaitan dengan tajuk. Contohnya yang tadilah, contohnya saya tunjuk tadi silibus wa ibadur rahman, di akhir sekali itu tentang sifat angkuh sebagai contohnya. Mungkin penggubal soalan boleh tanya tentang cara untuk menangani sifat angkuh. Itu adalah, jadi perkara ni agak sukar untuk diramal. Dan calon-calon sebenarnya, saya yakinlah calon-calon STPM ni orang-orang yang sudah pun ada ilmu pengetahuan. Jadi boleh gunakan ilmu-ilmu yang kita belajar daripada luar, pembacaan kita untuk kita jawab soalan-soalan C ni. Baik. Saya ambil beberapa contoh soalan. Ni soalan yang keluar dalam tahun 2019. Bincangkan 3 kesan buruk terhadap individu yang bersifat angkuh. Ini yang saya sebutkan tadi. Dia ada kaitan dengan tajuk, tapi dalam buku pun saya rasa mungkin tak ada lah. Sebab dia sesuatu yang inilah di luar daripada ni. Bincangkan 3 hikmah pensyariatan jihad dalam Islam. Hikmah pun kadang-kadang ada soalan yang ditanya. Sebab biasanya hukum hakam ni dia ada hikmah-hikmah tertentu. Betul. Jadi hikmah pun satu soalan yang agak famous lah. Bincangkan 4 perbuatan memakan harta secara zalim dan implikasinya terhadap masyarakat. Yang ni perbuatan memakan harta secara zalim. Memakan harta secara zalim ni contohnya apa? Mencuri, merompak, dan implikasinya terhadap masyarakat. Jadi kena ada perbuatan dan juga apa implikasi, kesannya di sebalik perbuatan tersebut.
dan bincangkan 4 strategi yang boleh dilakukan oleh pemimpin-pemimpin Islam bagi meningkatkan kualiti modal insan. Ini soalan kadang-kadang kita tak jangka pun soalan ni keluar kan. Tapi sebenarnya dia lebih kepada pengetahuan yang kita ada. Cuma dia ada beberapa tips yang saya nak jelaskan sedikit bagi menjawab soalan C ini. Bagi fakta-fakta tersebut, dia mestilah fakta yang tidak berada dalam satu saya guna istilah dalam satu payung. Dalam satu payung tu maksudnya yang kita boleh Dalam satu kelompok yang sama. dalam ke, satu Ustaz? kelompok yang sama. Baik Ustaz, kita berhenti berehat seketika boleh Ustaz? Boleh. Okey, kita kembali selepas ini untuk lebih banyak penerangan daripada Ustaz. Jangan ke mana-mana, hanya di Sukses STPM 2021. Didik TV KPM